Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Cikgu Muhammad Tasim bin Muhammad Rosli dari SMK Raja Tun Uda Pulau Pinang, mewakili Persekutuan Pengangkat Malaysia Daerah Bayan Lepas, akan menerangkan tentang log lencana keahlian skim pengangkat muda. Okey, kita teruskan. Okey, untuk lencana keahlian pengangkat muda, kalau kita tengok ada buku skim latihan pengangkat muda. Okey, buku ini boleh kita beli di Shopee ya. Dalam tempoh PKP ini kita tak boleh keluar dari rumah, kita bolehlah order di Shopee dengan harga tak salah saya RM8. Okey, untuk pengangkat muda buku dia warna hijau. Jadi untuk kanak-kanak pun ada, untuk remaja pun ada, untuk kelana pun ada kalau tak salah saya. Jadi boleh dapatkan untuk pengangkat muda ni tingkatan 1 hingga tingkatan 3. Okey, jadi untuk lencana keahlian pengangkat muda, okey, ini adalah yang buku log yang pertama lah. Kalau ikutkan untuk pengangkat muda, yang pertama kita akan mula dengan lencana keahlian. Jadi apa yang ada 7 perkara. Yang pertama, peraturan pakaian seragam pengangkat. Yang kedua, prinsip rukun negara. Yang ketiga, lambang pengangkat Malaysia dan lambang pengangkat sedunia. Kemudian keempat, kesetiaan pengangkat dan undang-undang pengangkat. Kelima, hormat pengangkat dan cogan kata pengangkat. Keenam, sejarah pengangkat Malaysia dan sejarah pengasas pengangkat, Lord Baden-Powell. Dan juga yang ketujuh, simpulan dan ikatan. Kita ada 6 semuanya untuk lencana keahlian. Okay, jadi tak banyak lah, tak banyak. Dan saya ada sediakan juga nota yang ada hari ini. Nota itu ada di ruang description di bawah untuk rujukan. Mungkin nota yang saya tunjuk dalam video ni mungkin tak berapa jelas. Boleh kalau di nota yang saya sediakan tu boleh zoom. Okey, kita teruskan. Yang pertama, peraturan pakaian seragam pengangkat. Ya, yang pakaian seragam mengikut jantina. Ada sedikit saja perbezaan antara lelaki dan juga perempuan untuk pengangkat muda. Okey, saya zoom untuk tengok. Okey, untuk perempuan sama dengan lelaki, kita ada forehead cap. Lencana topi diletakkan di sebelah mata kiri. Okey, mata kiri kalau tengok ni mungkin nampak. Nampak mata kiri. Ni lencana. Okey. Bertudung kelabu. Untuk pengangkat perempuan yang pakai tudung, bertudung kelabu. Okey, yang tak pakai tudung macam lelaki jugalah. Skarf rasmi. Okey. Yang 3 warna ni, wogel yang warna hitam. Kemudian ada nama negeri, nama daerah. Okey, nanti kita akan tengok nanti untuk bahagian lengan kiri dan lengan kanan. Kemudian lencana keahlian di poket sebelah kiri. Poket sebelah kanan, bendera Malaysia. Okey, sama jugalah dengan lelaki sama sahaja. Okey. Kemudian ini untuk lengan. Untuk lengan, kita tengok lengan sebelah kanan ada lencana negeri, lencana daerah, kemudian nombor kumpulan. Tidak ada lencana negara, nama Malaysia tu tidak ada. Okey, iaitu untuk yang lain. Jadi kita untuk di peringkat sekolah tak perlu kita letak Malaysia. Nombor kumpulan ini kita kena rujuklah nombor kumpulan di sekolah kita. Kumpulan tu merujuk kepada sekolah lah. Untuk peringkat sekolah ni kita mudah faham kumpulan itu adalah sekolah. Kemudian lencana usaha maju jaya. Jika kita dah terima usaha, kita letak usaha. Kemudian dah terima maju, kita boleh cabut usaha, letak maju. Bukan letak 3-3, letak 1 sahaja. Okey, ini lengan sebelah kanan. Okey, lengan sebelah kiri kita ada nama petrol. Okey, untuk pengangkat muda, petrol nama burung. Okey, bukan nama warna ataupun nama pahlawan ataupun nama panglima sejarah Melayu. Hang Tuah, Hang Jebat, itu semua untuk pengangkat remaja. Okey, kita ada nama burung untuk jadi ini pun boleh rujuk pada guru penasihat di sekolah ataupun pemimpin di sekolah. Okey, kemudian ada 8 lencana kepandaian, iaitu kategori kegemaran, pengetahuan dan perkhidmatan. 2 kegemaran, 3 pengetahuan dan 3 perkhidmatan. Yang ni kita ambil kegemaran selepas kita ambil lencana usaha. Kemudian
pengetahuan kita ambil selepas lencana. Maju, dah dapat 3 lencana pengetahuan, kita ambil lagi 3 lencana perkhidmatan sebelum kita ambil lencana jaya. Okey. Prinsip rukun negara. Malaysia sebuah negara yang mempunyai pelbagai bangsa dan kaum. Kerajaan telah mengubal satu prinsip bagi menyatupadukan semua rakyat daripada pelbagai bangsa dan kaum ini. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah mengadakan satu prinsip yang dikenali sebagai rukun negara. Setiap rakyat perlu berusaha mengamalkan prinsip-prinsip tersebut. Kalau ikutkan, saya yakinlah waktu sebelum COVID-19 ni, kita di sekolah waktu perhimpunan, kita akan baca lah. Cikgu akan baca dan diikuti oleh murid-murid di sekolah. Okey. Kita angkat persetiaan. Tapi bukan persetiaan macam persetiaan pengangkap. Kita pengangkap 3 jari. Ni kita angkat 5. Okey. Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Okey. Jadi yang ni adalah teras lah. Kita kena 5 benda ni kita kena pegang lah sebagai rakyat Malaysia. Dan kita kena ingat lah sepatutnya. Okey, jadi yang ni kita kena tulis lah dalam buku log kita. Okey, kemudian yang ketiga, lambang pengangkap Malaysia dan dunia. Jom kita tengok. Jadi untuk lambang pengangkap Malaysia, yang lingkar dia warna kuning. Okey, kalau tengok ada di internet tu warna biru, yang tu yang lama. Yang baru kita guna warna kuning. Dan dalam gambar ni kita nampak lah. Yang pertama kita tengok ada bintang pecah 14 di tengah itu. Sama seperti bendera Malaysia mewakili negeri di dalam Malaysia. Okey, kemudian yang atas tu anak panah pecah 3 melambang persetiaan pengangkap, ada 3. Jadi kita tengok persetiaan pengangkap. Kemudian 2 bintang pecah 5 melambangkan 10 undang-undang pengangkap. Kemudian anak bulan dan bintang melambangkan agama rasmi Malaysia, iaitu Islam. Jadi yang bawah yang nampak bentuk macam U tu, itu adalah bentuk bulan sebenarnya. Okey. Dan ikatan buku sila melambangkan persaudaraan pengangkap. Okey, lebih kurang saja kalau tengok logo pengangkap dunia. WOSM ni ada ni. Baik, untuk lambang pengangkap dunia kita tengok lebih kurang sama saja, beza cuma hanya pada bulan tu yang mewakili agama Islam, dan juga bintang pecah 14 tu tak ada. Yang lain semua hampir sama, cuma dia ada warna ungu, iaitu warna biru pengangkap sedunia. Ada lingkaran putih tu melambangkan persaudaraan pengangkap sedunia. Okey. Okey, kita teruskan tengok lagi. Kita ada yang keempat, iaitu persetiaan pengangkap. Yang ni wajib hafal lah. Saya hafal ni sejak daripada tahun 4 masa mula-mula join pengangkap. Jadi memang diwajibkan sebelum masuk pengangkap. Masa tu berebut kawan-kawan semua berebut nak masuk pengangkap. Jadi cikgu buat syarat, siapa yang dapat hafal dulu persetiaan pengangkap baru dapat join. Jadi ada yang tak dapat hafal tu terpaksa masuk uniform yang lain. Sebab zaman tu kita masih pakai kota lah, terpaksa. Cikgu tak ramai, tapi kalau boleh semua orang nak masuk pengangkap masa tu. Jadi alhamdulillah lepas saya hafal tu sampai hari ni saya tak lupa lagi lah. Okey. Kita angkat 3 jari bahawa dengan sesungguhnya saya berjanji dan bersetia yang saya dengan seberapa daya upaya saya akan taat kepada Tuhan, Raja dan Negara, menolong orang pada setiap masa menurut undang-undang pengangkap. Okey. Jadi yang ni kita kena hafal lah. Okey, kemudian kita tengok pula undang-undang. Undang-undang pengangkap ada 10. Ni tak apa jelas juga, nanti boleh tengoklah dalam nota nanti. Tapi mudah kita ingatlah lagu. Dipercayai taat berguna, bersaudara berbudi, kasihkan binatang menurut perintah, tabah hati berjimat, suci fikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Jadi mudah kan kita nak ingat 10 undang-undang
pengangkap. Tapi yang ni pun samalah, kalau untuk buku log kita tulislah sepenuh-penuhnya lah. Dipercayai, yang pengangkap adalah seorang yang sentiasa dipercayai, bermaruah dan mempunyai kehormatan diri. Tulis bagi penuh, okey. Kemudian yang kelima, hormat dan coran kata pengangkap. Hormat pengangkap, hormat pengangkap ni ada dua. Satu yang biasa, satu lagi hormat bertongkat. Kita tengok gambar ni. Yang ni yang biasa lah. Okey, yang biasa. Kemudian tongkat. Hormat tongkat. Okey, untuk pengangkap muda kita dah mula dah. Untuk kawat tongkat kita ada kawat tongkat. Nanti kita akan tengoklah untuk rencana usaha nanti. Okey, kemudian hormat pengangkap diberikan semasa berjumpa dengan pemimpin pengangkap dan pegawai-pegawai pengangkap atau orang kenamaan. Kemudian yang kedua, menerima anugerah, sijil atau hadiah. Dan yang ketiga, istiadat menaik dan menurunkan bendera. Okey, tu waktu kita guna hormat pengangkap. Okey, juga kata pengangkap ada apa? Ada 4. Untuk kanak-kanak kita ada buat sehabis baik. Ini orang yang ramai lah akan ingat. Terutamanya untuk pelajar tingkatan 1, dia baru melangkah ke sekolah menengah, dia akan sentiasa ingat buat sehabis baik tu. Tapi sebenarnya untuk pengangkap muda adalah selalu sedia. Pengangkap remaja pandang luas, pengangkap kelana berhikmat. Okay, remaja ni tingkatan 4, tingkatan 5. Pengangkap kelana ni selepas pada tingkatan 5. Di universiti, di maktab perguruan, institut pendidikan, politeknik, polis tingkatan 6, semuanya adalah pengangkap kelana. Okey. Kemudian yang keenam, sejarah pengangkap Malaysia dan sejarah pengasas pengangkap Lord Baden-Powell. Okey. Kalau tengok sejarah Malaysia ni, yang ni boleh baca lah, panjang lah cerita dia, boleh buka nota yang saya bagi tu, boleh baca. Okey. Cuma yang kita wajib kita tahu tu, pergerakan pengangkap di Malaysia bermula pada tahun 1910 di Singapura. Okey. Walaupun pada asalnya pada tahun 1908 pernah cuba dibuka di Pulau Pinang, okey, tetapi gagal. Jadi yang mulanya adalah di Singapura lah. Masa tu Singapura masih lagi tanah Melayu. Okey. Kemudian pada tahun 1 September 1957 barulah pengangkap tanah Melayu, okey, diwujudkan selepas Perang Dunia Kedua. Dan kemudian pengangkap Malaysia adalah pada tahun 1964, ataupun namanya adalah Persekutuan Budak Pengangkap Malaysia. Budak tu seronok saya jadi pengangkap ni, sebab sentiasa budak, kan? Cuma lah ni dah tak ada dah nama budak tu, sentiasa muda. Pengangkap ni sentiasa muda. Dan pada tahun 1965 Singapura telah keluar daripada Persekutuan Budak Pengangkap Malaysia. Selepas Singapura keluar daripada Malaysia. Okey. Dan ini biodata BP. Kita sebut BP lah. Nama penuh dia, singkatan dia BP. Okey, tarikh lahir 22 Februari 1857 yang kita sambut hari pengasas tu. Hari pengasas pada 22 Februari. Tempat lahir di London, England. Okey, ni pun boleh baca lah. Meninggal dunia pada 8 Januari 1941. Okey. Sejarah pengangkap dunia sedikit lah, sebab dia ada kaitan dengan sejarah pengasas pengangkap. Okey, ni boleh baca lah. Bermula bila? Nanti kita nak tahu. Bermula pada tahun 1907. Bayangkan, pada 1907 baru wujud pengangkap, dan 1908 dah ada percubaan untuk buka di Pulau Pinang. Okey, jadi itu sejarah yang hebat lah. Setahun saja selepas tu. Dan zaman tu bukan ada kapal terbang untuk datang ke sini, tanah Melayu ni. Okey, tak ada lagi. Tapi bayangkan, setahun selepas tu dah datang dah pengangkap ke tanah Melayu. Dan jambori yang pertama iaitu pada tahun 1920. Okey, di mana? Di Olympia, London. Kemudian yang terakhir kita ada simpulan dan ikatan. Okey, yang ni yang basic saja, ada 6. Okey, ini kredit kepada sahabat pengangkap, Facebook sahabat pengangkap yang sediakan nota untuk simpulan dan ikatan. Ada semua, kalau ikutkan ada semua. Kalau kita tengok pada warna di atas tu, dia ada ahli usaha maju jaya,
warna tulisan untuk ahli warna biru. Macam saya ada semua lah. Nanti kita ada masa kita akan pergi satu persatu lah. Okey. Jadi untuk usaha, yang pertama simpulan buku sila yang paling basic yang ada pada logo pengangkap tu, untuk mencantum 2 tali yang sama besar. Okey. Dan yang menarik dia adalah sebab dia mudah untuk dibuka semula. Okey, kemudian kita ada bunga geti. Bunga geti beza sedikit saja dengan buku sila. Dia adalah untuk menyambung hujung tali yang tidak sama besar. Misalnya tali perahu dan tali kapal. Contoh yang dia bagi ya. Ataupun bendera dengan tali bendera pun boleh juga. Okey, yang ketiga ikatan simpul manuk. Okay, simpul manuk ni adalah digunakan sebagai permulaan untuk mengikat pada kayu atau sebagainya. Bukan kata mula aja, akhir pun kita akhir dengan manuk untuk gadget yang kita buat dalam perkhemahan biasanya. Okey, kemudian yang keempat kita ada simpulan tindih kasih ataupun bowline, digunakan untuk aktiviti menyelamat. Sebab apa? Sebab dia tak menjerut. Kalau menjerut kita guna untuk menyelamat, okey, mati lemah pula kita. Kita letak kat perut kita, sekali dengan perut kita terjerut. Jadi kita gunalah tindih kasih. Dan yang kelima, lilit 2 simpul. Lilit 2 simpul ni untuk mengikat tali pada bot, pokok, tiang atau pada hujung tali kemah. Biasanya kalau dalam perkhemahan, yang ni lah kita guna untuk ikat hujung tali kemah. Dan yang keenam, ikatan lilit pemati biasa. Yang ni kita nak pematikan hujung tali. Okey. Jadi ini adalah 6 kumpulan dan ikatan untuk lencana keahlian. Jadi kita kena buat nota dalam kita punya buku log tu. Dan terpulang lah. Kalau nak cantik lagi, kita lekat lah. Kita buat guna tali yang sebenar. Kemudian kita lekat dalam buku log kita. Lagi cantik lah. Okey, itu atas kreativiti masing-masing. Ataupun kita lukis sahaja pun boleh. Okey, itu sahaja. Dan ini adalah langkah lah untuk menuju kepada rambu pengangkat muda. Okey, untuk tingkatan 1 kita buat lulus lencana keahlian. Kemudian kita akan terus kepada lencana usaha lah. Dan 2 lencana kegemaran. Kemudian masuk ke tingkatan 2, kita buat lencana maju dan 3 lencana pengetahuan serta 3 lencana perkhidmatan. Yang ni kita akan tengoklah dengan lebih detail lagi, sebab dia ada yang lencana wajib dan lencana yang boleh pilih. Dan di tingkatan 3 kita cuma fokus untuk lencana jaya. Cuma untuk COVID-19 dalam keadaan sekarang ni kita tak tahu lagi keadaan macam mana. Tapi pada cikgu yang paling baik adalah kita sediakan buku log siap-siap supaya bila sampai masa mana tahu akan datang kita dah boleh bersekolah semula, kita boleh bersemuka semula, kita dah ada bahan untuk kita gunakan untuk menuju rambu pengangkat muda. Dan kalau siapa yang nak teruskan dengan pengangkat raja, dia mesti ada semua ini. Berbeza dengan pengangkat kanak-kanak, okey, kita dah tamat di situ sahaja. Tetapi untuk pengangkat muda, kita kena bawa semua buku log ini ke pengangkat raja nanti. Jadi bukan kata kita nak mengangkat raja, tunggu tingkatan 4 baru kita nak aktif, tak boleh. Kita mesti mula daripada tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 sampailah tingkatan 4 untuk dapatkan pengangkat raja. Okey. Okey, sekarang cikgu nak tunjuk pula kalau kita masuk link yang cikgu letak di description tu untuk nota, kita akan pergi ke website ni. Okey, bila kita tekan link yang ada di bawah tu, gg.gg/lencana keahlian PM. gg.gg/lencana keahlian PM, dia akan bawa ke sini. Okay, di sini kita ada nota nota yang hari ni yang tengok yang cikgu bentangkan tadi. Jadi di sini mudahlah kita boleh download ataupun kita boleh buka saja page ni. Tekan saja di hujung ni. Kalau guna komputer, guna phone pun boleh. Dan kita boleh zoom lah bahagian-bahagian yang tak jelas tu, kita boleh zoom. Boleh zoom lagi. Okey. Dan untuk buat buku log, kita boleh gunalah bahan yang ada ni. Ni untuk borang lencana keahlian. Okay, boleh kita buka. Boleh cetak, boleh isi borang ni semua. Dan kemudian kalau kita nak buat buku log, ada 12 muka surat saja. Kita cetak saja. Okey. Dan semuanya mesti ditulis dengan tangan lah. Dah ada dah. Boleh cetak dan isi tempat kosong. Okey, boleh rujuk balik nota-nota tu semua. Okey, dan
boleh hantar kepada ni disemak oleh guru penasihat ataupun pemimpin di sekolah untuk semak. Okey, jadi tak perlu kata merujuk kepada penolong pesuruhjaya daerah, tak perlu. Boleh rujuk kepada pemimpin di sekolah. Okey, tunjuk kata kita dah siap. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih kepada yang menonton. Jangan lupa untuk like, share video ini kepada rakan-rakan pengangkap yang lain, dan subscribe channel PBB JPN PP. Okey, itu saja. Bye bye. Assalamualaikum. Salam sejahtera.